Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Terlebih dahulu Pak Allah ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PUJB kerana support dan support Pak Allah selama ni, dan juga support untuk Pocket Talk, Biztalk untuk kali ini. Okey kawan-kawan, boleh komen, share. Okey, tajuk kita pada kali ni kan. Suara agak jelas. Hello. Okey. Okey dan sebab ini kali pertama kan, so agak kekok sikit lah. Okey, untuk ni saya kenalkan diri saya dulu. Saya Abdullah bin Sanihuddin daripada syarikat Pakla Food Industry Malaysia Sdn Bhd, merupakan pengasas dan pembuat tepung goreng seberguna pada peringkat awal, dan hanya at least kita mula dengan pasar malam lah ketika dulu. Okey, boleh like and share, lepas tu boleh komen, kalau boleh sisi ni kita dua hala. Ya, Assalamualaikum. Jelas ke tak? Minta maaf sebab kali pertama ni memang agak ni sikit lah. Sebab sepatutnya Zoom tapi ada sedikit technical. So secara live lah. Okay. Apa yang just sharing lah pada Pak Allah. Pak Allah cuma nak sharing pengalaman dalam mengendalikan syarikat. Pengalaman dalam untuk macam mana untuk kita set up daripada awal kan. Sebab bermulanya bergelar usahawan, memang banyak challenge, memang banyak cabaran. Dan sebenarnya cabaran tu bagaimana? Bergantung pada peluang yang kita perolehi. Sebab saya Pak Allah cukup yakin lah. Sebab pengalaman ketika dulu Pak Allah sebenarnya baru juga ni sebenarnya. Meniaga kan. Masih apa? Masih baru. Jadi kuatkan masih barulah. Cuma pengalaman meniaga tu, Pak Allah meniaga dah 22 tahun. 22 tahun. Pada peringkat awal tu kita meniaga pasar malam lah. Satu cabaran tu kan. Cabaran tu dia bermula bila tak berapa ni kan. Okey, pengalaman tu Pak Allah dulu kita bermulalah daripada pasar malam. Cabaran sebenarnya bagaimana cabaran tu sebenarnya bermula bila kita nak mulakan satu kerjaya. Contohnya macam peluang. Kita dengar memang seronok orang meniaga ni pada peringkat awal lah. Tapi Pak Allah tu sebenarnya mula pada 98. Masa tu gawat, ekonomi gawat lah. So kita tak tahu apa kita nak buat. So salah satu langkah untuk meniaga. So bila meniaga tu, bila tengok kawan-kawan yang sebelum berniaga, wow, memang agak hebat lah. Memang agak hebat. Tapi bila kita cuba rebut peluang untuk meniaga tu, memang agak sedikit sukar. Cabarannya sangat-sangat hebat. Tak ramai juga peringkat awal untuk kawan-kawan sama-sama untuk membantu. Tapi bagaimana sebenarnya kita sambut cabaran? Masa hari first day tu memang agak keko, agak malu kan. Tapi at least lepas tu okey, seronok. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan just komen je dan share sekali lah kan, untuk agar dapatlah manfaat. Mungkin kita bersama dekat sini.
Cuma komen je. Komen atau apa-apa nak tanya, just komen. Okay, siapa-siapa yang lihat tu, okay, Assalamualaikum. Kalau boleh respon okay, bermula masa mula dululah, masa kita pasar malam kan. Bila pasar malam tu macam cabaran tu first day. Tapi Alhamdulillah, lepas tu rasa macam okey lah, macam seronok sebenarnya berniaga. Lepas tu Pak Lah mula niaga sampai beberapa tahun. Tapi bermula cabaran untuk menjadi usahawan. Sebab dulu at least ramai orang sebenarnya tak tahu apa beza usahawan dan apa beza peniaga. Jadi firstly tu memang kita rasa macam okey lah kan, kita niaga. Alhamdulillah perniagaan tu mulalah kita mula satu tapak, dua tapak dan beberapa tapak. Tapi kemudian tu peluang, sebagai contoh peluang untuk konon kita nak kembangkan syarikat, kita pun mula berkecimpung untuk kenal pada agensi-agensi. Tapi sebenarnya agensi sangat-sangat baik. Agensi kat luar sana semua sangat-sangat baik. Cuma kita perlu rebut peluang yang ada. Dan challenge je, cabaran tu memang akan bermula. Memang sangat banyaklah cabaran tu yang bermula. Okay, at least pada peringkat awal cabaran yang dia bukan cabaran, dia peluang dulu kan. Okey, mula dapat peluang daripada satu agensi untuk mulakan pinjaman. Masa tu kita on paper tak berapa baik, tapi okey lah. Tapi bila at least peluang yang pertama adalah dengan tekun. Masa tu kita nak submit untuk paper dalam nilai 3,000 kalau tak silap lah kali pertama pinjaman kan. Tapi so far Alhamdulillah, tu challenge yang pertama. Bila challenge yang pertama itu mula dengan pinjaman tekun kali pertama, Alhamdulillah kali kedua, kali ketiga dan kali keempat buat pinjaman dengan tekun. Okey, siapa yang tengok itu, hai, Assalamualaikum. Okey, bermulalah bila Pak La bermula dekat situ, pinjaman tekun. Memulai pinjaman tekun tu macam okey lah, kita nilai 3,000, kemudian 5,000, kemudian agak meningkat juga. Tapi peluang yang Pak La dapat ketika tu adalah untuk buat satu agensi pinjaman. Yang Pak La masa tu memang tak tahu apa sebenarnya usahawan, apa itu peniaga. Kita tak tahu, kita tahu kita peniaga je kan pada tu. Tapi at least bila niaga tu, mulanya niaga, kemudian bila dengan marah satu pinjaman agensi kan, dengan marah challenges tu bermula dekat situ. Bila peluang dan cabaran yang betul-betul bermula di situ. Sebab peringkat awal kita memang tak tahulah apa benda tu semua kan. Saya rasa ramai kot yang mungkin sama kan ketika tu. Jadi bila siap paper, ada satu agensi lah, agensi tak perlu sebut nama kan, kita pergi agensi belajar untuk buat paper daripada kawan-kawan yang lain. Sebab kita rasa dapat peluang untuk buat pinjaman kali pertama dengan nilai dalam 10,000 lah. Diberikan tanpa cagaran, tanpa gerinto. Rasa macam mudah kan. Memang seronok siapa-siapa pun. Tapi bila dah buat at least kali pertama tu, bila dah buat agak rasa sedikit teruja pada cabaran yang datang. Bila kita submit paper, memang agak lama jugalah, dalam sebulan kot. Sebab kita tak ada pengalaman tentang buat paper tu. Bila buat paper, hantar dan diorang tak terima. Bila diorang baca, diorang tengok, awak ni buat apa sebenarnya? Kita tak tahu agensi tu apa kan. First agensi peringkat awal tu tak tahu kan. Jadi bila at least bila tengoklah, bila tu agensi dapat, bila dia tengok kertas paper, you sebenarnya sebagai apa ni? You peniaga ke apa? So saya cakap lah, memanglah saya niaga pasar malam. Niaga pasar malam. So komen yang firstly dapat dekat situ adalah pasar malam. Pasar malam you punya produk mati dan you pun mati sekali lah, dia kata. Sebab
itu juga peniaga tidak mampu menjamin apa-apa peluang pekerjaan. So peringkat awal tu agak sikit teruja lah, sikit teruja. Jadi bila at least dekat situ tu mula agak sedikit berubah. Bila mana kertas tu dibuangkan, dia kata okey, dekat situlah mulanya berubah daripada peniaga kepada usahawan. Dan kemudian dipanggil untuk kali pertama untuk masuk kursus bawa anjuran marah. So dekat situ mula berubah, kat situ baru mula tahu sebenarnya apa itu usahawan dan apa itu peniaga. Dekat situ okey. Hello, Assalamualaikum. Boleh apa-apa komen kat situ. Sebab kalau boleh 2 hala lah, sebab tak berapa mahir sebenarnya guna secara live ni kan. Biasanya kalau agak kurang sikit lah sebenarnya. Bila depan tu at least ada juga nak cerita kan. Ni. Tapi salah satu peluang. Bila peluang tu kita ambil dengan cabaran yang baik dan kita cuba cabaran tu untuk selesai dengan baik, dia akan membuahkan hasil yang sangat baik, sangat positif. Sebab at least ketika tu kita ambil cabaran sebagai seorang peniaga untuk menjadi usahawan. Jadi cabaran tu terima, kita buat tambah baik. Kursus pertama tu bawah marah kanvas perniagaan. Sangat positif. Bila dekat situ dapat rumusan ilmu pertama kan, kita pergi kursus ilmu pertama. So bila ilmu pertama itu alhamdulillah, so ditambah baik, alhamdulillah. Pak pun kita dah buat on paper. Ramai orang kata blueprint kan, apa benda blueprint tu kita pun tak tahu kan. Just yang Pak tahu kanvas perniagaan. Kenapa banyak kali bila Pak kita hashtag aku hanya anak orang kampung je. Sebab macam Pak okey, kita mula dengan anak kampung. Saya pun memang tak ada pendidikan, saya cuma sebagai SPM sahaja. Tapi itu bukannya satu alasan untuk kita tidak berjaya. Alhamdulillah, dengan apa-apa yang kita tak ada kan. Masa kita memang tak ada apa-apa dan tak tahu apa-apa pun. Sebab bila SPM ni kita networking tak banyak, pendedahan tentang perniagaan tu tak banyak kan. Sebab kita tak ada asas tentang tu. Jadi bila Pak belajar kali pertama dengan marah khusus, kemudian tu kita berubah. Alhamdulillah. Tapi apa yang positif yang perlu kita ambil, peluang yang agensi berikan. Sebagai mana contoh khusus. At least bila kita khusus, balik buat. Ramai yang kita ada peluang untuk pergi khusus kan. Tapi bila balik tak nak buat. So cabaran ni takkan bermula. Sebenarnya seronok bila kita ada peluang, kita ambil dan kita ada cabaran. Itu sebagai motivasi diri kita untuk moving. Okey, boleh apa-apa komen ke? Yang boleh tanya untuk kita lebih bicara kan. Sebab kat sini rasa macam agak kekut. Terang, sebab tu cakap tadi. Pak punya kita ni sebagai orang kampung. So kita tak berapa biasa sebenarnya dengan teknologi, tapi kena moving. Sebab apa yang peluang yang ada, sebagai contoh peluang bila at least Pak dulu kita niaga, Pak basekan sebagai untuk 5 tahun. Kita pecahkan setiap perancangan tu sebanyak 3 fasa. Fasa pertama peluang. Okey, sebagai contoh bila kita dengar apa tu halal apa tu mesti, orang akan bercerita you kena ambil halal, you kena ambil mesti untuk pergi lebih jauh. Peluang kan, dengannya peluang. Tapi cabaran ni macam mana nak dapat halal tu, nak dapat mesti. Sebab ramai orang cerita sangat susah kan. Tapi bila kita komit tentang sesuatu apa yang kita buat, sebenarnya ia sangat mudah. Tak susah mana. Sebab saya dah buktikan yang walaupun saya setakat SPM je, tapi saya mampu untuk harungi semua cabaran yang ada. Lepas tu kita mulalah
pertama kali tu saya memang mula dulu tu dekat bengkel kereta. Kita bengkel kereta, lepas tu kita dapat peluang untuk kursus untuk tambah baik. So bermulanya dekat situ cabaran lah. Bila peluang tu mesti ada cabaran. Jadi daripada bengkel kita, saya moving ke sedikit lah kita buat tambah baik dalam bentuk bermes. Kemudian perancangan bermula. Bila ada peluang untuk pertama kali lah, bila kita pergi kursus kan, dia untuk ekspor. Pertama kali diperkenalkan untuk ekspor. Jadi bila yang ekspor tu, wow, bestnya peluang kan. Tapi macam mana pula nak ekspor tu kalau kita setakat bengkel. Jadi perancangan pertama tu saya buat dah dengan cabarannya adalah untuk mendirikan kilang. Memang sangat-sangat sukar lah. Sebab saya bukannya bermula daripada orang yang kata orang kita ada duit, kita ada founder. Memang tak ada. Kita mula dengan sendiri. Saya modal perniagaan dulu sebanyak RM250 pada tahun 98 dengan RM250. Kemudian alhamdulillah, bila peluang tu ada, kita ambil dengan satu cabaran yang positif, insya-Allah dia akan berkembang. Dan peringkat awal tu saya cubalah ambil halal. Sebab peringkat awal betul orang cakap kan, jom pergi kursus. Bila kat kursus tu banyak pula cerita komen-komen yang agak negatif lah. Tapi saya just did not kursus buat. Alhamdulillah, sebenarnya tak sukar sangat untuk dapatkan halal. Saya mohon dan dapat halal kurang daripada 4 bulan. Saya dapat halal. Saya tak ada buat konsultan langsung. Kita tak ambil konsultan. Saya buat sendiri. Kemudian saya submit untuk mesti. Alhamdulillah, so far untuk mesti pun sangat mudah. Pada saya sangat mudah lah. Saya dapat mohon mesti kurang daripada 6 bulan. Saya dapat mesti. Kan macam mana orang kampung SPM je boleh dapat, apatah lagi orang yang educated, yang belajar agak tinggi. Lah kita dah dapat tu. Saya pun banyaklah pergi kan. Kita pergi bila peluang daripada segi event, mula daripada event booth. Memang event booth tu peluangnya nampak macam mudah kan, tapi cabarannya memang sangat sukar lah. Jadi bila at least okey, Assalamualaikum, boleh komen. Okey, apa-apa yang nak berbual, nak tanya kan. Okey, sebab cabaran sebenarnya budak kampung bila dapat peluang, insya-Allah. Okey, at least bila yang tadi bila saya mula dapat halal, kemudian dapat mesti. Kali pertama tu agak sikit teruja sebenarnya bila dapat peluang ekspor ke Singapura. Bermula tu saya masuk event Singapura. Kemudian saya dapat link untuk ekspor ke Singapura. Kemudian dibantu oleh Pharma. Tapi cabaran tu bermula bila kita masuk ekspor. Kita ingat ekspor tu senang. Saya ingat mula jangkaan tu senang lah. Kita just jual, hantar, kemudian dapat cash. Rupanya agak sikit sukar untuk ekspor. Bukan ekspor je, untuk offline ni memang agak sikit sukar lah. Peringkat awal lah kita masuk. Saya ekspor beberapa tahun dekat Singapura. Cabaran memang agak sikit sukar. Tapi alhamdulillah, so far okey. Kemudian tu dapat tawaran pula, dapat peluang. Okey, peluang bersama Matrix untuk ambil hisap. Ingat macam mudah hisap tu, tapi wow. Sebab tu masa tu, ketika tu dekat Johor tak ada siapa pun usahawan yang ada hisap. Memang agak sikit sukar untuk dapat hisap. Complicated, memang sangat-sangat complicated. Tapi seronok sebenarnya bila kita ada peluang, ada cabaran, menguji minda untuk kita macam mana untuk kita asah sebenarnya. Sebab selagi ramai orang akan cakap, ini susah, why not?
kenapa you buat. Tapi sebenarnya bila kita buat, kita ambil peluang dan kita cabar diri kita untuk kita moving ke satu tahap, dia akan timbul kemanisan dekat situ. Kita akan berinteraksi dengan orang pertama. Yang keduanya seronok sebenarnya. Sebab masa tu memang ambil hisap lah. Alhamdulillah so far ambil hisap. Dan satu-satunya usahawan Johor ketika tu 2017 tercalon 2 orang, 2 syarikat, dan satu-satunya lah syarikat Bumi Putra pertama daripada Johor yang dapat hisap. Alhamdulillah, walaupun belajar sebenarnya agak sikit sukar, tapi alhamdulillah so far mudah. Jadi dengan apa yang syarikat buat, seronok lah, sangat seronok. Bila kita dapat tu kan, pencapaiannya agak tinggi. Dan alhamdulillah tercalon pula untuk sebagai AKG 2017 peringkat mikro, dan kerana hisap tu jugalah syarikat menang sebagai pemenang pertama. Okey. Hai, siapa tu? Boleh komen? Okey, kita teruskan lagi mana bila cabaran tu, bila dapat hisap seronok sebenarnya. Pada awal tu kita rasa sangat seronok lah bila dapat hisap. So dengan peluang hisap tu dapat lagi untuk upgrade kan, untuk kita upgrade selagi boleh berjilan, kita upgrade kilang, kita upgrade kita punya macam mana dia sebenarnya memang bagus lah, tapi sebenarnya banyak ujian dan dugaan. Sebab setiap peluang tu ada cabaran, dan bila dapat cabaran kita selesaikan, sebenarnya cabaran tu banyak cabaran. Bukan sikit je. Sikit, lepas tu bukan sikit lah sebenarnya cabaran-cabaran tu yang datang. Kemudian kita ubah pula strategi. Sebab dunia sekarang adalah dunia online. Sebenarnya dunia online, ramai kita masih dengan offline kan. Macam seronok sebenarnya offline ni. Kita jumpa dengan orang, ke sana ke sini, seronok. Tapi sebenarnya dunia sekarang adalah dunia online. So pada peringkat awal tu saya sendiri belajar kan. Kita memang tak ada asas. Saya memang tak ada asas langsung tentang online. Peluang tu ada. Kita belajar dekat kursus. Saya mula dulu untuk online, kita belajar dekat kursus yang agensi anjurkan. Memang seronok lah kan. Minggu kursus 3 hari 2 malam, makan, tidur kan, hotel. Peluang tu memang ada. Tapi bagaimana cabaran sebenarnya untuk kita realisasikan online tu sebagai salah satu bisnes, cabang bisnes kita. Memang nampak seronok, memang mudah, tapi tak semudah yang dicakap. Sebab dia perlu investor, kita perlu invest dalam online. Saya belajar online, rasa tak berhenti kot, banyak kali. Satu lah. Hai, siapa tu? Boleh komen. Tak maaf, saya sebenarnya tak berapa biasa sebenarnya dalam IT yang macam ni kan. Biasa kita live pun sekejap je. Tapi ni bila live yang ni agak sikit kekok. Minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Cuma just komen. Kalau ada apa-apa yang nak tanya, just tanya je. Okay, bila yang kita online ni, saya memula dalam dunia online ni, sebenarnya peluang tu bila kita kursus, sebenarnya seronok lah pergi kursus. Tapi untuk bermula tu cabarannya adalah bagaimana kita nak set up untuk online. So saya mula dengan 2016 kursus online pertama. Pergi kursus 2-3 tahun kan. Tak faham, tak pandai-pandai, maklumlah kan. Budak kampung je dengan SPM kan. Saya dengan online kemudian belajar. Kemudian saya mula cuba untuk commit lah. Bila kita commit dalam peluang yang ada tu, just saya peringkat awal tu kita mula kan. Kita masuk kelas berbayar pula. Bila masuk kelas berbayar, macam ni rupanya. Tapi sebenarnya seronok bila kita mula dengan online. Dan kali pertama saya buat team untuk online adalah ingin membantu
membantu kita punya staff yang agak ada masalah lah untuk segi kerja. Saya bantu. Lepas tu bila bantu, saya punya team semua boleh dekat rumah sahaja. Alhamdulillah. So kita punya sale online pun agak baik lah. Dari masa ke semasa meningkat dari hari ke hari. Sangat seronok sebenarnya. Boleh komen? Saya ni tak berapa biasa ni. Ada ke tak ada orang ataupun saya hanya bersembang sendiri je ni? Okey. Ni kat office. Hai. Ada. Okey, first kan. Memang tak apa pandai sebenarnya kan. Tapi alah, peluang dan cabaran kan dalam kita tu. Lepas tu saya buat online. Bila online, alhamdulillah meningkat dari bulan ke bulan, dari masa ke semasa. So far bila yang COVID ni, dia sebenarnya sangat membantu lah. Sangat membantu untuk dari segi online ni sebenarnya. Sale kita meningkat dari masa ke semasa. Pertamanya. Yang keduanya, macam mana nak bercerita? Memang sangat hebat lah dunia online kan. Sebab kita perlu ikut on track firstly. Secondnya memang macam mana untuk online kan. Sebab dia sangat-sangat membantu lah dalam peluang dan cabaran untuk dalam segi online. Cumanya kita perlulah untuk lebih lagi kan.